Benda ni bermula sebab kes dengan seorang agamawan tu lah. Tu je Datuk. Kalau tak ada kes dengan agamawan tu, Kepis tak akan terima this kind of level of kecaman. Syahnas saya tabik dia minta maaf. Benda tu settle. Dia benar tak minta maaf sebelum ni? Dia tak pernah kan? Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab korang join aku punya live malam ni. Aku dengan Sembang Viral. Yang penting malam ni kita nak cerita pasal biar dia padu, pantas, padat tapi penuh info yang bermanfaat. Dan ini adalah sebenarnya untuk memberitahu kepada korang semua bahawa TV9 dengan wajah baru, janji happy janji happy. Yang mana saya akan ada di TV9 pada pukul 7.30 malam bermula pada 13 hari bulan. Setiap hari 7.30 malam. Dan malam ni dah masuk hari ketiga aku live dekat IG TV9. Dan malam ni saya ada tetamu hebat. Caprice juga akan bersama dengan saya. Sindiran dalam gurauan. Okey, Caprice dah ada dekat dalam line. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Datuk, Alhamdulillah. Stuck in quarantine. Hari ke berapa Ni baru 3-4 hari. Sihat lah. Kau sihat lah? Alhamdulillah sihat. Cuma tak cukup tidur je. Buat apa tak cukup tidur? Jet lag. Quarantine kat mana? Quarantine hotel kat Budu. Tak boleh bagi tahu nama hotel, kejap orang serbu kau kan. Okey, boleh cerita perkembangan sekarang ni? Bawa balik ni macam mana? Kat sana macam mana? Sikit sebelum kita start dengan topik kita apa semua. Sure. Alhamdulillah, we had a great time in Jordan. Ada ramai salah faham yang kita dekat Mesir, tapi sebenarnya kita dekat Jordan. We did a few missions in Jordan for the people of Palestine. I think ramai tak tahu yang sebenarnya Jordan ni is the custodian of Masjid Al-Aqsa. So siapa-siapa yang nak masuk Masjid Al-Aqsa ni memang tanggungjawab Jordan untuk jaga Al-Aqsa. Dapat kenal a lot of activists, cikgu, artists in Jordan and Palestine. That was most of the missions that we managed to accomplish dalam masa 3 minggu tu. Saya dah pergi Madinah, saya dah pergi Mekah, saya tak dapat lagi pergi ke Al-Aqsa. InsyaAllah. Pada Allah Subhanahu Wa Taala saya dapat pergi ke sana kan. Pernah sampai ke Al-Aqsa sebelum ni? No, this is my first time. So apa perkembangan baru? Ada tak nak buat lagu baru ke apa benda sebelum kita mula ni? Kita akan launch the project Tiger of Al-Quds bulan depan. It's a song and documentary about the journey. I think from there, Malaysia akan nampak lah sebenarnya kenapa kita buat Tiger of Al-Quds. Tapi insyaAllah bulan depan the lagu plus documentary will be out. Boleh bagi sikit je lagu tu. Yalla Aman to Ramallah. That's the main line lah. Amman is the capital of Jordan. Ramallah is a city in Palestine. Banyak orang tak tahu yang dekat Jordan, almost 50% of the population of Jordan is orang dari Palestine. So diorang punya impian adalah to go from Amman all the way to Ramallah. Okey, hari ni kita nak bincang pasal topik kita sindiran dalam gurauan. Sebab sekarang ni saya ada satu 7.30 buat agama, tapi dia santai lah. Dia tak ada macam terlalu skema sangat. Kita boleh borak-borak, kita boleh gerak-gerak, gelak-gelak. Tujuan dia kita nak ceritakan apa yang berlaku sekarang ni, zaman viral sekarang ni. Kita cuma nak berkongsi apa yang baik, apa yang buruk. Dan apa pandangan awak dalam topik yang hari sindiran dalam gurauan? Orang bergurau tapi sebenarnya dia menyindir kita. Apa pandangan awak? It depends on the context. I mean, kalau konteks dia benda yang serious, you can do it maybe once or twice. Tapi bila kita start doing over and over again, tu dah kira bukan bergurau. That's already on a different level of sindir atau mengutuk atau saja nak kacau. If you do it once, maybe it's funny. Tapi kalau you buat one time, and then you buat 2 kali, then you buat 3 kali, and that's when you know tu bukan gurau, tu dah kira dah sindir, dah over dah. Dan dalam masa yang sama juga, kan dia seorang tengok kan. Macam sekarang, zaman sekarang ni satu dunia boleh tengok kan. Kena berpada-pada lah. Jangan jadikan platform tu sesuka hati untuk menyakitkan hati orang kan. Apa yang berlaku pada diri awak lately ni, awak terasa lah. Saya dah baca-baca jugalah, terasa lah. Kalau saya jadi awak pun terasa juga kan. I mean, Datuk, I'll be honest with you, Datuk TV9, benda ni bermula sebab kes dengan seorang agamawan tu lah. Tu je Datuk. Kalau tak ada kes dengan agamawan tu, Kepis tak akan terima this kind of level of kecaman, you know. Tapi insyaAllah Datuk, Kepis yakin dalam masa 1 bulan 2 bulan polis akan buat kerja
terbaik insyaAllah. Apabila kebenaran dapat keluar, satu Malaysia akan sedarlah sebenarnya siapa dalam keadaan tempat kebenaran lah insyaAllah. Masa awak dekat sana dulu kecoh kat Malaysia lah, saya tak adalah komen apa-apa kat dalam, sebab saya memang jenis macam apa pun saya akan hanya membaca, dan saya tak jadikan social media ni satu tempat untuk saya meluahkan perasaan saya. Rasulullah SAW pernah sebut bahawa akhir zaman dan zaman fitnah. Saya tak nak buat wakaf dosa kan, tapi apa pun saya doakan terbaik lah untuk awak, supaya memang ada yang menyokong, ada yang mengecam, itu lumrah kita sebagai seorang selebriti lah, betul tak kan? Yes, that's normal. I mean, for me it's alhamdulillah. I've never been the type yang pegang lama. Kalau kita memang buat silap ke, kita buat salah ke, kita minta maaf, Kita tak salahkan juga netizen ke sesiapa saja bahawa benda ni terlalu baru dekat Malaysia. Dulu mana ada kita boleh sembang-sembang macam ni, bila ada internet, ada social media, jadi penggunaan dia dah semakin ketara, dan orang tak tahu yang mana buruk, yang mana baik, yang mana patut dicakap, yang mana tak patut dicakap. Awak pun selebriti, saya pun selebriti, dan kita bersama TV9, kita sebenarnya ada tanggungjawab masing-masing. Jadi kepada netizen kat luar sana, jangan ingat bila kita buat sembang-sembang macam ni kita nak cari kesalahan orang, nak glamour. Tak, kita ada tanggungjawab kita bahawa satu hari nanti kita akan ditanya di padang mahsyar dengan nama yang kita ada, kedudukan yang kita ada, apa yang kita buat kepada masyarakat. I feel like everyone have a tanggungjawab. Sebagai orang Islam, semua ada tanggungjawab to berdakwah, to share and to give their opinion. Tapi cuma kadang-kadang ni, like you said, akhir zaman, there'll be a lot of information yang orang akan salah baca. The word fitnah is being used very, very loosely, especially from certain individuals yang sikit-sikit fitnah. Kalau you pakai kopiah ke apa, kalau pakai jubah ke, you sebut fitnah, suddenly you are correct automatically. Walaupun mahkamah tak jatuh hukuman lagi, walaupun polis tak habis kerja lagi, the moment dia sebut fitnah je, it's like, okay, this guy is correct, this guy is 100% correct. That's the misconception of what's happening. And kalau kita betul-betul baca Quran dan hadis, akhir zaman sudah ditulis dah, orang yang betul salah, orang yang salah yang betul. It's a very dangerous word to use. Sebab fitnah is much more, is a bigger crime than killing someone. Lagi teruk dari bunuh orang. For me, when contohlah Kepis dituduh fitnah, Dato', I think you know me, Dato', I'm a bad boy. I would rather do a dosa which I know that I'm going to tanggung by myself. Contohlah kita ada buat fitnah, I would quickly say sorry. Tapi Kepis tak pernah cakap sorry fitnah siapa-siapa. Kita hanya cakap sorry, cara kita buka cerita tu salah. I only say Kepis minta maaf. But when it comes to fitnah, very, very dangerous. Kadang-kadang benda tu kecil je. Lepas tu adalah orang yang mula-mula yang petik benda tu kan. Ini masalah dia. Bila ada orang mula-mula petik, lepas tu dia ni sambut, dan dia akan jadi berangkai. Mula dia main-main. Lepas tu dia sindir sikit, lepas tu ada orang cocok sini, dan akhirnya dia menjadi fitnah. Apa nasihat awak kalau macam jangan kita menjadi permulaan, kerana bila menjadi permulaan tu dia akan jadi berangkai. Ini hari saya fitnah awak, saya kutuk awak, saya boleh jumpa awak, saya minta ampun, minta maaf, saya minta maaf. Tapi apa jadi rangkaian kita yang ke belakang ni? Benda tu memang Dato', we cannot stop. Ni zaman sosial media, kita memang tak boleh berhenti benda tu. Sikit-sikit nak share punya pendapat, which is okay. Tapi apabila muncul ada satu masalah antara dua orang, lagi baik kalau dua orang tu boleh settle secara private. Tapi apabila kita dah start main online, itulah orang boleh start cocok. Orang lain boleh tambah sikit garam, yang ni tambah gula, yang ni tambah cili, yang ni tambah sayur. Last jadi apa entah rojak. And rojak tu orang lain akan share. From a simple garam, dia jadi rojak. I mean, it's just very sad sebab bila kita lihat umat Islam, I mean, Malaysia is a majority a Muslim country. So, bila Kepis baca dekat Facebook, memang Kepis ni memang tengah hot dari segi viral kecaman Malaysia. So, when people send me the screenshot on Facebook, I just say, Allahu Akbar. Like this is scary. Like from a garam, from a small issue, it becomes so big to the point where people talk about my accent. Like literally, people say like, oh, Kepis punya accent ni dia acah-acah buat. If you are wrong that Kepis acah-acah buat, and you tell people Kepis ni acah-acah accent, you just committed like a bunch of fitnah. Sedangkan mak Kepis pun kena Kepis memang cakap macam ni. Siapa-siapa dari media prima, Astro, interview Kepis umur 17, bila kita jadi artis mula-mula tu, lagi teruk Kepis punya Melayu. And when people say, oh, dia acah-acah cakap accent, acah-acah, dan orang tambah, oh, dia ni dilahir dekat Negeri Sembilan, Jelebu, kampung nenek Kepis Jelebu. Kita lahir KL, umur 3 pergi Indonesia, and then France,
and then Jordan, and then Algeria. Tapi tak ada orang tambah yang fakta, tak ada dia tambah benda lain. For me as a person that is talking, I get scared because when you see that amount of fitnah being spread very quickly, and then media suka pasal headline yang best. Satu media ambil guna susu, Caprice tak sebut susu, dia sebut susu, but the media use it as a headline, and then you tengok comment section, mama ni acah-acah, dia cakap dengan accent. The first 4 singles on radio langsung tak boleh cakap Melayu. My first 4 songs, Lang Loy, Them Girls, Fantasy Girls, Chikaro, all 4 songs di permulaan Career Caprice all English, sebab kita punya Melayu ni memang barai. Time tu kita tak pernah dating awet Melayu, Datuk. Tapi you know what I mean? Bila orang tambah garam tu jadi rojak, and orang share dekat social media, Facebook, media pick up, that is akhir zaman, Datuk. Macam kita buat macam ni, mungkin ada orang tak suka apa yang kita buat. Ada baik, ada buruk dia. Kalau tidak, hari ni kita mungkin tak jumpa dekat alam maya ni untuk berbicara tentang persoalan hari ni. Alhamdulillah, hari ni pun awak dah selamat sampai ke Malaysia, dan banyak benda yang awak akan settlekan dekat Malaysia after your quarantine. So apa benda yang pertama kali selepas habis quarantine ni you nak buat? Oh man, cari roti canai. FKHILIC Dakhan. Sebagai seorang selebriti, apakah peranan Cap untuk menyelesaikan sifat batu api dalam diri? Kita kena banyak istighfar. Apabila kita nak tambah apa-apa, tambah api ke, kita tengah marah ke, kita tengah emotional ke, the best way is to always istighfar. You know, before you say something, anything you want to type, kalau you dalam keadaan marah, you just have to istighfar, dan insyaAllah, then you just end up either you just diam, or you bagi input yang lagi positif. InsyaAllah. Saya pun sebenarnya bila dah lama juga dekat dalam industri ni, saya pun tak sangka saya juga berada dalam situasi hari ni dengan keadaan kita dah ada social media ni, semua orang boleh bercakap. Kalau dulu telefon radio, ucap selamat malam, ucap assalamualaikum, buat saudara mara, hantar lalu. Tapi hari ni ialah semua orang dah boleh bersuara secara bebas. Tapi kebebasan tu juga mesti ada tahap dia, supaya semua orang tahu bahawa bila berlaku kebebasan macam tu, kita tak boleh sewenang-wenangnya mengguris perasaan orang. Masa dulu bila tak ada social media ni, kadang-kadang kita duduk depan-depan 2-3 orang, 4 orang, tiba-tiba kena sindir sikit, berangin juga, saya pun berangin juga. Tapi masa tu depan, macam kita kan cakap terus dengan dia, apa hal kau kan, kau tak puas hati kan, kau cakap kau tak nak sindir aku kan, kau cakap direct dengan aku, kau tak puas hati kau cakap direct dengan aku. Tapi bila dah ada social media ni, dia orang sindir ni macam ibarat baling batu sorok tangan, kita baling batu balik tu, baling batu balik. Alhamdulillah, saya tengok awak adalah sikit awak dengan Syana ada kecoh sikit kan. Tapi alhamdulillah, bila ada perkataan maaf tu amat penting. Saya ucapkan tahniah kepada Syana, sebab apa, mungkin dia merasakan benda tu mengguris hati. Padahal saya rasa Syana tak sangka benda tu sebagai satu gurauan kan. Awak terasa tu, dia rasa macam alamak aku buat salah lah. Itu yang kita nak sebenarnya. Tu saya tabik dekat Syahnas bila dia kata mungkin saya dah terlebih, jadi aku minta maaf lah dekat engkau Caprice kan. Jadi awak pun terus, saya baca kat situ dia kata, okay bro, no problem bro, baru bangun tidur, belum makan, aku lapar. Then settle. Alhamdulillah, you know, that's my brother. Sebagai manusia biasa, nak sebut minta maaf tu is so hard. Like it's really hard. Even for me, kita buat salah ke apa, sometimes the hardest thing for anyone to say is sorry. Sebenarnya apa yang berlaku di antara awak dengan Syahnas sebenarnya ada satu bentuk pengajaran kepada orang kat luar sana. Saya tengok apa yang berlaku tu dalam masa sekejap, Syahnas saya tabik dia minta maaf, benda tu settle. Dia benar tak minta maaf sebelum ni? Dia tak pernah kan? Dia tak pernah, tapi dengan kau dia minta maaf. Datuk, saya pun terkejut Datuk. Laju sangat. Kita gaduh pagi, petang dah minta maaf dah. Kau rasa kenapa dia minta maaf cepat kan kau? Aku rasa adalah ada nur cahaya dah datang. So, this is a different Syahnas, you know. Selalunya dia punya badan memang different. So the fact that he's a changed man, he's a better adult, you know, and dia lagi matang. So that's something that kita as artists, kita absorb lah apabila kita tengok kita punya sahabat dalam industri become better. So we just say Alhamdulillah, you know. I'm proud of him, very proud. MAAF, saya minta maaf. Kadang-kadang ada orang, apa pandangan awak? Ada orang tu dia dah baling batu, lepas tu dia nak minta maaf, dia tak nak minta maaf sebab dia malu. For me, kita tak boleh malu dengan manusia. It's much more easier to say sorry di dunia as opposed to nak cari dekat padang mahsyar. So kalau boleh, just minta maaf. Kalau kita ada buat silap, just say sorry. You know, if you just DM the guy, say I'm sorry.
Okay, you have the number, just say sorry. Tak perlu nak malu dengan manusia. Ada satu ustaz cerita kat saya, dia kata bila dekat padang mahsyar nanti hari perhitungan di antara baik dan jahat, masa tu buku catatan kebaikan keburukan kita akan terbang kat badan kita, melekat kat badan kita. Di padang mahsyar ni akan diletakkan ini orang Islam, orang kafir dan juga orang munafik. Setelah habis dihitung tu nanti akan ada masa untuk claim ni yang kita takut. Apa bila katalah contohnya si Polan ni dia punya pahala kurang, dia akan claim. Jadi ini satu benda yang kita amat takut. Social media ni terbaik dan bukan untuk kita gunakan social media ni untuk mencari kesalahan untuk diri sendiri. Amalan-amalan kita ni dengan apa yang kita buat sebelum ni, Allahu Akbar kan. Jadi kita harap semua yang ada dekat pengguna-pengguna social media, mereka faham keadaan tu supaya mereka berhemah sikit. Whatever you said there was on point. It's something that semua orang tahu. As a Muslim, kita semua tahu kita akan melalui that process. You know, for me, this is the best time for any form of forgiveness, or kalau kita nak minta maaf ke, or kita ada buat salah ke, it's better we solve it here di dunia daripada nak tunggu ke sana nanti. And that's something very scary, but I don't think that most people tak nampak benda tu lagi. Mungkin tak semua orang akan berpuas hati bila saya tengok komen-komen kat dalam ni. Bukan semua orang puas hati apa yang kita bincangkan. Yang penting nawaitu kita kena faham apa yang kita buat sekarang. Itu yang paling penting. Conclusion yang saya nampak dalam ni sebenarnya ialah dia bergantung pada diri kita masing-masing lah. Kita ni hidup kena bermaaf-maafan. Di antara orang yang terawal masuk ke dalam syurga, tidak lagi ada satu orang yang lalu dekat sini, dia di antara orang yang mula-mula masuk syurga. Dia orang semua tunggu siapa. Lepas tu dia semua tunjuk, ini ke? Pak lebay lalu janggut panjang pakai sarban. Rasulullah kata bukan. Lalu lagi dia nampak warak, bukan. Tiba-tiba lalu lagi nampak macam ibarat macam sekarang budak-budak yang pakai rok sikit. Kali dia orang tengok budak ni, kata budak ni dengan pakaian dia memang tak mencerminkan, tapi kenapa Rasulullah kata dia masuk syurga dulu? Yang kita ramai duduk sebelah Rasulullah ni, Rasulullah tak cakap yang kita masuk syurga dulu. Jadi sahabat ni pun pergilah kat rumah budak tu. Kita boleh tak aku tumpang tidur kat rumah kau? Apa budak tu sampai Rasulullah kata dia di antara orang yang mula-mula masuk syurga. Setiap malam lepas isyak tu, masa tidur tu dia tak tidur. Dia tengok budak ni apa dia buat amalan dia yang sampai Rasulullah kata dia masuk syurga dulu. Dia tengok dia tak ada budak tidur berengkung sampai pagi. Hari kedua pun macam tu juga sampai pagi. Budak tu aku tengok tak ada macam kita orang ni malam-malam siap berzikir, bangun ngaji Quran apa semua. Rasulullah kata kau pergilah tanya dengan budak tu. Dia pergi jumpa budak tu, dia tanya budak tu, budak, Rasulullah SAW kata engkau ni di antara orang yang masuk syurga. Budak ni happy gila lah. Happy gila, ya ke? Happy gila. Aku nak tanya dengan kau, apakah rahsia amalan kau? Kau kena cerita dengan aku. Budak tu pun pening, fikir. Aku tak ada apa-apa rahsia pun. Amalan tak ada apa. Tapi dia kata sebelum aku tidur, yang aku ingat setiap kali sebelum aku tidur, aku maafkan orang. Masya Allah. Allah bagi satu bencana kepada kita supaya kita sedar bahawa pandemik ini sebenarnya menyedarkan kita betapa kita harus bersatu. Ayolah kita bermaaf-maafan. Betul tak, Kapris? Great story. I think from that story alone, so many messages. Jangan kita nilai orang dari segi rupa, jangan kita nilai orang dari segi pakaian, jangan kita nilai orang dari segi luaran. Kita takkan tahu apa dia punya amalan, what does he or she do, apa yang Chris pakai, cara kita cakap, sampai pelak kita punya accent tu jadi bualan netizens, you know. And for me, as much as it's funny, but adalah sedikit Chris terasa sikit lah, sebab this is the way I am, right? This is the way I am. Tapi orang takkan nampak yang the other things I do. The good things. Powerful story, and I hope that Malaysia understands that story. Don't just judge dari luaran, you know. Alhamdulillah banyak yang saya belajar nyari macam-macam komen dekat dalam ni. Ada yang pedas, ada yang tak pedas. Tapi sebagai kita yang membuat live ni, kita terima semua. Kerana mereka ada hak untuk bercakap. Tepuk dada tanya selera. Kami bukan nak mengajar. Apa pun yang berlaku sebenarnya, kita kena ingat satu benda lah. Kita asal daripada Nabi Adam dan juga Hawa. Sebenarnya kita ni bersaudara. Kita nak berjumpa juga di dalam syurga, insya-Allah. Kita lihat orang tu, kita kena buat berbaik sesama orang. Memang betul Rasulullah SAW tu dia ada syafaat dia, tapi kita tak tahu seseorang tu ada syafaat kecil. Kadang-kadang kita tengok orang tu simple, kita tak tahu dia siapa. Mungkin nanti dia ada syafaat kecil yang mana Allah akan bagi peluang pada dia untuk menjemput 3 orang sahabat dia yang biasanya dia kenal tapi tidak ada dekat dalam syurga. Nasihat saya sebagai orang tua, selalulah kita memohon ampun dan maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Maha Pengampun. Tetapi dengan manusia, kita kena minta ampun, minta maaf dengan orang tu. Firman Allah dalam Al-Quran, aku jadikan engkau manusia daripada kepingan tanah liat yang berwarna hitam
lalu aku bentuk dengan tangan lalu aku tiupkan sebahagian daripada roh aku, bahawa dalam jasad seorang manusia tu ada otak yang paling hebat. Jadi kita mampu berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Jadi saya harap perbualan kita bersama hari ini, Caprice, memberikan satu sinar baru. Bukan kita nak mengajar, tetapi bagi sinar baru kepada semua orang supaya mereka faham tujuan dan niat baik saya bersama TV9, bersama Sembang Viral untuk memberitahu sebagai satu tanggungjawab supaya tidak ada orang boleh claim dengan kita. Baik, Caprice, mungkin kata-kata terakhir daripada awak kepada yang tengah menonton kita ni, yang akan menonton kita nanti, kita akan siarkan dalam platform yang lain. Silakan, Caprice. So Dato', thank you for having me last minute on this TV program. I appreciate it, TV9 as well. Bila TV9 jemput Caprice, ada bagi tahu dah, guys, this is not a good idea. Ini terlampau panas sekarang, banyak isu dari Mesir, dari kita punya jihad yang kena petikan sebab kita jangan nampak satu lagu saja dari gaduh dengan Shahnaz. You know, I was very scared. You know, I said, guys, you're gonna get a lot of negativity. Tapi sebab tajuk dia kena dengan apa yang Caprice expect, I knew that there's going to be a lot of kecaman, there's going to be a lot of Caprice cuma nak cakap thank you so much for having me. Ada kekurangan dari Caprice, please minta maaf. Kalau ada apa yang tersilap cakap, kita pun minta maaf. Tapi apa yang Caprice tetap pegang kepada adalah misi Caprice. InsyaAllah one day, siapa-siapa yang sindir kita, kecam kita, kutuk kita, one day I will prove myself. Thank you for having me, Dato', I appreciate it. Baik. Terima kasih Caprice kerana sudi bersama saya. Assalamualaikum. Saya pun minta ampun, minta maaf jika sepanjang saya bersama dengan awak ada kesilapan, ada kesalahan, ya. Okey, jumpa lagi insya-Allah sekali. Last saya jumpa awak masa buat satu program tu hari. Lepas tu tak jumpa, ni baru jumpa dalam alam maya. Ya, insya-Allah. Thank you so much, Dato'. Assalamualaikum. Alright. Salam.